Lepas tu saya akan masukkan animation, image pada insert lah. Kemudian animation dan juga transition. Apa yang kita akan masukkan? Yang pertama kita akan pergi pada pictures lah. Okey, yang ni pun sebelum ni awak pernah buat kan? Pernah cikgu. Pernah, okey. Sebab sebelum ni awak dah belajar kan, jadi awak mesti dah tahulah untuk kita nak masukkan slide kan. Okey, pertama sekali kalau kita nak masukkan slide macam biasalah kita gunakan title and content. Lepas tu pada paparan ini kalau kita lihat kita ada beberapa button ni. Yang ni yang biasa kita gunakan. Selalu yang kita gunakan adalah insert kan, insert kemudian pictures ataupun online picture. Tapi untuk hari ni saya nak masukkan pada bahagian ni iaitu picture ataupun online picture jugalah. Tetapi terletak pada skrin ataupun kita punya paparan kerja. Okey, klik saja paparan kerja kita. Kemudian kita pilih salah satu gambar yang mana kita nak lah. Contoh saya nak gambar yang ini. Alright, saya tekan insert, kita pilih. Kemudian kita tekan insert lah. Automatik gambar kita akan terpapar pada kita punya ruang kerja lah. Okey, ruang kerja. Kemudian kita boleh pilih automatik dia akan keluar picture tools. Bila kita dah keluar picture tools, kita boleh pilih kat sini kita ada picture style. Apa fungsi picture style? Untuk kita letak frame pada bahagian luar. Untuk bahagian luar automatik kita kalau kita nampak dia akan masuk pada bahagian beginilah. Kita tunjuk saja mana kita nak, automatik dia akan jadi kita punya frame pada bahagian luar. Okey, contohnya kalau kita nak frame tu, boleh contoh, kalau kita nak frame tu, kita pilih yang ni, okey, putih kan pada bahagian luar. Kemudian kita nak warnakan dia, kita ambil picture border. Okey, pada bahagian tepi ni, kemudian kita boleh warnakan dengan warna yang kita suka. Itu sebagai contoh. Kemudian kalau kita nak picture effect, pada bahagian bawah ni kita ada picture effect, iaitu kita ada preset, kita ada shadow. Preset ni fungsinya dia akan jadi begitulah kita punya gambar dia. Kita tunjuk saja, automatik dia akan ikut yang kita tunjuk tersebut lah. Kemudian kita ada shadow, berbayang pada bahagian belakang. Alright. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada reflection, balikkan cahaya pada bahagian hadapan. Kemudian kita ada glow pada bahagian luar. Kita nak semakin ke bawah, semakin tebal dia punya glow ataupun sinaran dia lah. Okey, kemudian kita ada bevel, soft eject, kita ada bevel dan 3D lah, bentuk-bentuk yang kita perlukan. Okey, kemudian kita ada picture layout. Picture layout kegunaan kalau kita nak letak dia kat dalam bentuk smart art lah. Smart art dalam bentuk macam ni ke, ataupun dalam bentuk kalau kita nak tambah lagi ke, dia akan jadi bentuk macam ni. Bila kita ambil smart art, automatik dia akan keluar smart art tools. Smart art tools macam biasalah kita nak gunakan, sama juga kaedah dia untuk kita nak ubah sesuai kita punya smart art tu. Okey, kita balik semula pada kita punya picture tadi. Okey, bila kita dah pilih picture, dah habis pada kawasan ni, kita ada size. Pada bahagian ni, pada size kita ada crop. Okey, untuk crop, untuk kita nak potong gambar kita, sama ada kita nak dapatkan satu sahaja, nampak automatik dia akan keluar satu sahaja, ataupun kita nak dapatkan dua sahaja. Contohnya kita nak gambar ni, kita nak dua orang sahaja, atau dua patung sahaja. Contohnya lah, dapatkan dua patung sahaja, automatik dua patung sahaja yang akan ada. Itu sebagai contoh. Kemudian kita ada size. Size ni untuk kita nak dapatkan ketinggian dan bawah ni lah, ke bahagian bawah ini. Alright, ini untuk kita nak dapatkan dia punya size pada bahagian ketinggian dan juga kelebaran. Selain itu juga kita boleh mainkan pada bahagian ini, sama ada kita kedalamkan untuk kecilkan, dan untuk kita keluarkan dia punya anak panah tu untuk besarkan dia punya gambar. Okey Husnai, boleh cakap ni? Boleh cikgu. Boleh kalau laju cakap Alright, okay. Kemudian kita ada correction, adjustment kat sini. Untuk kita nak cantikkan kita punya tulisan, kita punya gambar, sama ada kita nak gelapkan ataupun kita nak cerahkan gambar kita. Alright, nak cerahkan ataupun nak gelapkan kita punya gambar.
Alright. Kemudian kita ada color. Color untuk kita nak warnakan lah gambar kita. Sama ada kita nak hitam putih saja, ataupun kita nak warnakan dengan warna kuning, ataupun gold, blue ataupun green lah. Terpulang pada kita. Ataupun kita nak warnakan kita punya gambar ke, terpulang pada kita. Alright, kemudian kita ada artistic effect. Artistic effect ni dalam keadaan contoh kita nak ada light screen. Contoh ni light screen lah. Ataupun kita nak dapatkan dia dalam keadaan pencil sketch. Macam kita melukis lah. Alright, kemudian kita ada glass dalam bentuk kaca. Alright, itu sebagai contoh. Kemudian kita ada compress picture. Compress picture ni dia akan tunjuk lah kita punya resolution. Biasa kita tak akan ganggu lah kat sini dan klik OK saja. Sorry Okey, kemudian kita ada change picture. Tukarkan gambar. Okey, biasanya kita nak tukar gambar daripada from a file. Maksudnya kita nak tukar daripada kita punya file lah, kita punya dokumen. Pilih gambar yang mana kita nak, kita insert. Automatik gambar yang kita ambil tu dia akan ikut kita punya exactly frame, berbayang apa yang kita dah masukkan, kecuali tukar gambar sahaja. Alright, itu sebagai contoh lah. Kemudian kita ada remove background. Yang terakhir kita ada remove background pada bahagian pada bahagian ni, remove background untuk kita nak hilangkan background pada bahagian belakang. Kita ada mark area to keep, maksudnya ruang yang kita nak simpan. Okey, contoh telinga dia tak masuk kan. Ataupun kita nak gambar orang sebelah ni pula contohnya. Alright, kita mainkan kat sini je. Alright, kita kena buat berhati-hati lah supaya tak kena pada bahagian luar. Yang ni dia ambil masa sedikit Okey, ambil masa sedikit. Alright. Okey, kalau nak cantik dia kena buat lebih kemas lah. Okey, mark area to remove. Maksudnya kawasan yang kita tak nak. Contohnya kita tak nak kepala dia ni. Contohnya lah. Tak nak kepala dia ni. Alright. Keep discard all. Maksudnya kita nak kembali kepada asal lah. Okey. Dan yang terakhir, remove background. Yang tadi keep change, maksudnya kita nak simpan apa yang kita dah buat ni, kita dah yakin lah itu yang kita nak. Inilah hasilnya daripada kita punya yang kita buang remove background tadi. Alright. Okey, sekarang ni ini adalah mengenai picture. Okey. Okey cikgu. Okey, dan saya buka satu lagi slide. Okay, bahan. Okey, ini adalah nota foto phone. Nampak Nampak. Okey, nampak nota foto phone. Sekejap, saya pergi dekat slideshow. Okey, masih lagi nampak saya punya skrin ni? Nampak cikgu. Nampak okey. Alright, okey, seterusnya kita nak pergi dekat animation pula. Tadi yang insert picture tadi ada masalah tak? Tak. Okey, dah biasa buat kan? Ada juga bahagian yang saya tak pernah buat, tapi okey lah, okey. Okey, boleh faham kan? Nanti boleh, saya dah record ni, nanti boleh tengok balik lah saya punya presentation Baik cikgu. Alright, kemudian kita ada macam mana kita nak masukkan animation. Apa fungsi animation? Animation digunakan untuk kita nak buat kita punya persembahan lagi menarik. Sebagai contoh, kita nak gerakkan satu-satu objek ni lah. Contohnya kita nak gerakkan objek kemas ni contohnya. Kalau kita tak klik mana-mana bahagian ataupun kita tak highlight mana-mana bahagian, dia tak akan ada. Dia tak akan tunjuk warna hijau. Dia akan tunjuk warna kelabu sajalah. Dan kita tak boleh tekan pada mana-mana bahagian. Okey, apabila kita dah tekan objek tersebut, kita boleh ada contoh, kita nak dia dalam keadaan flying in, maksudnya naik ke atas, terbang ke atas. Contohnya kalau shape ni dalam keadaan macam itulah. Kita boleh mainkan kita punya sehingga ke bawah ni lah. Contoh nampak anak panah ke bawah ni.
Tu fungsi ni kalau kita nak civil ke, nak pusing dalam keadaan macam tu ke, bermacam-macam lagi pilihan yang ada. Okey, pada bahagian bawah ni pula, line ni, contohnya kita nak dalam keadaan dia macam tu ke bawah. Ataupun kita boleh buat sendiri ikut kehendak kita. Kita boleh pergi kat sini. Okey, ni custom part ni, maksudnya kita nak dalam keadaan contoh, kita nak dia lari macam ni. Alright. Okey, nampak kita tekan 2 kali kat situ. Nampak dia akan ikut kita punya jaluran yang kita buat. Ini kita panggil sebagai custom part lah. Itu sebagai contoh. Alright. Okey, kemudian apabila kita dah masukkan kita punya animation, automatik nombor akan terpapar. Nombor akan terpapar nombor 1 lah. Okey, manakala yang ini nombor 2. Okey, saya nak dia dalam keadaan macam ni, bounce. Okey. Okey, dia akan keluar 1, yang ini dulu akan keluar, yang kedua dia akan keluar yang paparan yang ini, dan yang ketiga kita kena buat satu persatu lah kalau kita nak dapatkan yang ini ketiga, bounce dia kita pun nak dapatkan. Okey, automatik dia akan dapat 1, 2, 3. Sebab apa dia nombor 2? Masih lagi nombor 2 sebab kita dah gunakan ini pada bounce yang sebelum ni. Jadi kita akan gunakan yang lain, civil ke. Alright. Okey, jadi 1, 2 dan 3 sepatutnya. Okey. Kita undo. Okey, kalau kita nak tengok kita punya tu paparan ada ke tak? Ni saya dah bounce semua. Saya masukkan semula. Okey, yang ni saya nak bounce. Okey. Alright, dia dah ada masuk dalam ni. Kita pergi ke animation pane untuk kita tahu. Oh, nombor picture ni, picture logo lah. Logo dia akan keluar nombor 1. Nombor 2 dia akan keluar title, dan yang ketiga dia akan keluar khusus photofone ni. Alright. Dan sama juga kalau kita ada, kalau kita nak cantik, kita kena buat satu per satu kita punya ni lah elemen ni. Alright, kita kena buat satu-satu. Tu sebab orang kata kalau buat PowerPoint ni makan masa lah, sebab kita nak buat satu-satu dia punya kerja, supaya kita punya penulisan lebih menarik dan cantik lah. Kalau orang baca pun, kalau orang baca kita punya persembahan ataupun tengok kita punya persembahan, tak jemu lah. Ada pergerakan di situ. Okey, itu sebagai contoh. Kita boleh buat sehinggalah ke bahagian bawah kita punya kerja ni. Alright, itu sebagai contoh kita punya tugasan. Alright, kemudian kita ada, kalau kita dah display, automatik kita pergi ke animation pane. Sekali lagi saya ulang, pergi ke animation pane, kita boleh tahu okey, nombor 1 yang ni, nombor 2 yang ni, nombor 3 yang ini. Alright, kemudian kalau kita nak tengok dalam persembahan kita okey ke tak, kita pergi pada bahagian bawah ni, slideshow. Kita tengok. Okey, kita tekan enter lah kalau kita nak tengok. Okey. Alright, dan seterusnya. Itu hasil kerja kita. Alright. Okey, kemudian okey sekarang ni. Okey cikgu. Okey, yang ni pun awak dah pernah gunakan efek ni kan? Efek ataupun animation. Pernah guna? Pernah cikgu. Oh, pernah. Cuma tak terlalu terperinci. Apa? Tak terperinci. Okey, yang ni kita boleh buatkan satu persatu lah, sehingga habis. Kalau kita dah isi, automatik dia akan ada nombor pada bahagian ruang kerja. Kalau kosong-kosong ni maksudnya dia belum ada lah. Alright. Kemudian kita ada, seterusnya saya boleh pergi ke sebelah iaitu transition. Transition fungsinya untuk kita punya slide ni pula. Macam mana persembahan slide kita nak keluar. Maksudnya ada push, kita tekan je, automatik dia akan ada simbol bintang kat sini lah. Yang ni kita dah buat sebelum ni, jadi tu yang dia ada bintang pada kita punya ruang kerja. Berbagai lagi pilihan yang kita nak. Kita ada crush, kita ada fade, kita ada random. Kita boleh tengok dia punya cara keluar kita punya persembahan. Okey, macam-macam lagi lah. Untuk hari ni, ini je yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa soalan tak daripada Nushra Husna? Nushra Husna kan nama?
Cikgu. Mana-mana boleh. Okey. Adik ada join sekali gitu? Ada adik kecil kat belakang. Oh, umur berapa tu? Dia nak tengok-tengok umur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Tapi suara macam suara besar.